Jangan lupa like, komen dan subscribe. Hai, Assalamualaikum semua. So, hari ni kita akan tengok tool set daripada VT. Brand VT, tool set untuk Gundam. So, jadi dia ada banyak tools dalam ni. Dia katakan, boleh kata complete jugalah untuk straight build. Kalau kita just straight build, kita just bina je. Biasanya kita akan tercari-cari apa. Kalau kita baru start, kita akan tercari-cari. Kita baru mula, kita akan tercari-cari tools apa nak pakai kan. So basically tools yang ada dalam ni dah cukup orang kata dah cukup complete lah, dah cukup sempurna lah untuk basic building lah. Jom kita tengok. Nanti kita akan review apa je ada dalam ni. Dan juga mungkin kita boleh cuba sikit-sikit kalau ada part yang kita boleh cuba kan. Okay, jom kita tengok. Alright, kita kembali. Okay, jom kita tengok. Kita buka apa ada kat dalam ni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alright. Jadi dalam ni, actually sebenarnya ni aku dah buka dah sebelum ni kan. Ada kesan dah buka lah, aku dah buka lah ni. Tapi sajalah Caca cuba buka. So dalam ni dia kita bagi dua tweezer. Satu tweezer tegak macam ni, satu lagi tweezer melengkung. Tweezer ni biasanya kita akan gunakan untuk masa pasang decal ataupun kita pasang stiker. Lagi senang gunakan tweezer ni lah. Tapi aku kalau stiker dan tweezer biasanya aku akan kena pakai tweezer ni. Yang aku akan pakai ni cotton bud. Sebab bila cotton bud ni dia boleh ratakan tanpa, kalau sini kan dia tajam kan. So cotton bud ni dia akan ratakan dengan baik lah sebab dia lembut. Okay, seterusnya kita ada cutter. Cutter ni basic grade lah. Asasnya dia boleh jadi. Tapi sebenarnya ni quite sedap juga. Aku paling suka sekali sebab dia punya, kau tengok korang tengok. Dia punya bahagian bawah ni rata tau. So kau boleh potong rapat dengan part. Tapi macam mana pun kita tak akan potong rapat dengan part untuk first cut. Dan aku biasanya guna kata-kata macam gini. Biasa orang akan guna kata single side. Macam aku guna kata-kata macam gini je lah untuk cutkan part semakin rapat lah, supaya dia orang panggil secondary cutter lah. Biasanya kita ada dua cutter. Satu cutter yang kita main tarah potong daripada, aku biasa guna kata-kata macam ni lah, dan dah lama je ni, yang kuat sikit. Kita akan tarah potong, biasanya dia pun tumpul pun tak apa, kita akan potong daripada runner terus. Lepas tu kita akan gunakan kata-kata yang macam ni baru lagi, so dia tajam. Tajam kita boleh lah gunakan untuk potong dekat runner. Katakan kita ada runner ni kan. So runner bila kita potong, biasanya kita potong jarak sikit. So bila kita jarak sikit, kita akan nak potong sprue tu makin rapat. Kita akan guna yang ni lah. Nanti aku cuba tunjuk demo kan. Aku tak ada pro sangat, tapi aku boleh cuba lah. Next kita ada part separator. Part separator ni untuk kalau kau nak buka part-part ketat. Tapi ini quite kurang sikit. So tapi plastik. Ada yang quite tak adalah mahal sangat. Ada part separator yang lebih advance sikit lah. Biasa kita guna yang besi. Kalau yang macam gini, aku risau kita nak buka nanti dia ni pun. Tapi boleh lah. Untuk permulaan macam aku cakap, benda ni untuk beginner. Kau nak beli complete set, kau beli terus semua ada. Ni lah, kau semua ada. Tapi barangnya pun tak adalah top grade. So boleh guna ikut kesesuaian. So part separator ni guna untuk apa? Guna untuk kau buka part. Kadang-kadang kau pasang salah, tepatnya pun kau takut damage. Macam aku pasang kepala benci aku itu kan, kau pasang salah, kau nak buka, kau cari mana jalan dia. Ni mana jalan dia. Kau cocok, kau cocok lah, kau tekan je. Sebab benda ni dia makin lama makin besar. So dia kau cocok je, nanti dia orang akan buka jalan lah. Macam mana Ini memang dah tak ada. Sekejap aku tak tengok balik. Aku dah lupa dah macam mana dia pasang benda ni. Nanti aku tengok balik lah. Aku tak ingat macam mana aku pasang. Sini dulu kan. Ni part ni. Aku tak ingat lah. Aku tengok balik manual lah. So benda ni dah akan guna untuk macam tadi tu. Dia boleh congkel lah kan. Okay, next
dia ada pisau. Ya Allah, sepa dah. Patutnya review satu barang dulu kan. Sorry. Okay, next kita ada pisau. Pisau ni dibagi juga sekali dengan mata dia. Mata dia. Tu. So okey lah untuk pisau handheld ni, biasa kita asal dia sedap pegang. Dia berat sikit. Okey lah. Dia pegang kuat pisau kau. Tak goyang. Okey lah. Sebab mata pisau ni tak kisah. Korang boleh beli yang bagus punya mata pisau. Lepas kau beli handheld ni, korang boleh ganti lah dengan pisau. Katakan macam sekarang ni, antara brand-brand yang bagus, Olfa punya pisau quite bagus juga. Sebab katanya mata gantian ni murah. Tapi benda ni yang kita nak cari. Mata pemegang pisau ni, dia quite bagus juga. Jadi lepas tu dia bagi kita juga pen 0.05. Tengok. 0.05 ni adalah antara mata yang paling kecil lah yang ada. Ya Allah, kenapa dia tak fokus ni? Okay, antara mata kecil, paling kecil yang dia dah start buat lah. Sorry pasal tadi tiba-tiba dia hang pula. Jadi 0.5 ni adalah antara mata yang paling kecil lah yang ada. Sesuai untuk kita gunakan bila kita buat kit grade HG yang okey lah, boleh lah kot. Macam aku cakap, dia bukan biasa-biasa, benda tu bukannya top grade, tapi dia ada. Boleh lah pakai boleh. Kan? Tapi untuk dapat hasil yang macam boleh, kalau kurang, dia selain macam cakap lah, skill pun penting juga. Selain daripada ni, tools ni membantu lah. Tapi kalau lagi tools lagi bagus, lagi benda kerja boleh lagi senang kan. So kau juga dapat ada 3 sander. Kau ada dapat 3 sander, 3 grade sander ni. Sanding stick yang panggil. Okay, kita ada yang kasar, coarse, kita ada mild, lepas tu kita ada soft lah, yang ni halus. Jadi korang kena ikut lah apa yang korang nak. Starting, tapi hati-hati masa guna benda ni, sebab dia memang boleh calahkan kit lah, terutama yang kasar ni akan calahkan kit. So korang guna hati-hati Okay, sekarang kita tengok apa yang kita boleh buat. Okay, kita boleh cuba kot. Salah satu kita cuba potong ni. So kalau korang beli ni je, kau boleh terus direct potong lah kan. Tapi macam aku rasa aku tak nak rosakkan ni, bukan aku punya pun. Aku pinjam orang punya. So aku akan potong yang pakai aku punya cutter ni dulu. Untuk first cut kita akan pakai yang ni. Alright. Okay, first cut. Untuk first cut kita akan potong jarak sikit daripada item ni, daripada part ni. Kita akan jarak sikit, korang akan nampak ada sprue kat situ. Sekarang kita ada 1, alright, cun. 1, 2 dan 3 sprue, okey. Alright. Boleh tak ni? Macam tak fokus je. Alright. 1, 2 dan 3. Boleh Okey, jadi kita cuba clearkan. Salah satu cara untuk kita clearkan benda ni adalah bila kita guna, katakan kalau guna yang lebih bagus lah daripada ni. Yang ni boleh terus cut je. Tapi kalau kita guna yang lebih bagus daripada kata ni, contoh macam God hand dan sebagainya, kita boleh potong sedikit demi sedikit lah kan. Tapi sebab aku cakap kita guna ni, kita akan try ni, kita akan potong je macam itu. Okey, kita potong situ. Sekarang dia dah nampak hampir clear, dah hampir dah dekat. Next, kita akan guna pisau. Pisau ni salah satu cara dia adalah untuk clearkan ni juga lah. So kalau korang potong dengan baik, pisau korang tajam, so dia akan boleh hilangkan kesan lah. Kesan tu, sprue tadi tu, dia dapat korang buat slow-slow situ kan. So korang boleh tengok lah, dia punya kesan ada sikit je lagi, nampak? Dan pastikan korang jangan potong terdalam sangat. Terdalam sangat dia akan jadi panggil stress mark. Stress mark ataupun dia akan ada curve kat situ. Ini biar dia ada sikit lebih. Kalau mungkin kat kamera ni macam tak nampak sikit yang tu. Yang tu. Yang berkilat tu. Yang tu. Yang tu dia ada sikit je ternaik. Okey. So lepas tu kita nak buat apa? Lepas tu baru kita gunakan yang ni. Sanding block ni. Kita akan ratakan dulu, guna yang kasar untuk rata-rata. Kita akan ratakan, kita gosok lah. Kita gosok sikit-sikit. Orang biasanya akan gosok satu
arah je. Macam tu. Akan gosok satu arah supaya senang dia nak bersihkan. Lepas tu dia akan lawan arah sekali. Akan satu arah, lawan sekali. Untuk bersihkan yang okey. Sekarang kalau korang tengok, ni basically dekat mata kasar dah sikit lah. Ada sikit dah ni. Dia punya tu. Masih lagi ada lekuk dia sikit tu. Yang tu bahagian tu kita boleh. Dan kita boleh masukkan yang mula dengan yang kurang apa? Aku biasa gosok agak-agak. Tak ada. Okey. Yang agak ni lah, agak licin lah. Okay, sekarang korang tengok dah tak ada lah. Dia punya kesan dah tak ada lah. Tapi lagi cun kalau korang guna yang, lepas tu korang guna yang halus betul untuk dapatkan kilat dia balik. Biasa kan kit dia punya part berkilat tau. So bila korang tu okey, korang tengok dia dah sekata lah. Dah tak ada nampak tumpuk kat situ kan. Aku tengok kat mata kasar ni pun okey lah ni. Dah okey lah. So dia tak akan dapat perfect lah. Dia tak akan dapat perfect macam tak pernah ada potong. Tapi ni quite okey kat ni. Sebab part ni tak nampak sangat. Kalau kau pakai part hitam mungkin akan nampak. Aku tak sure sangat. Tapi dia tak akan perfect. Macam tak ada potong langsung. Mungkin akan ada kesan sikit-sikit. Macam yang ni kecil. Nasib kita baik lah. Dia ada part-part yang mana nak mak dia besar. Dia akan lebih sukar lah untuk korang settlekan masalah tu. Tapi apa-apa pun, tools ni dah cukup lah. Macam ni kan. Yang ni 3 ni korang guna untuk buang nak mak. Dan pemasangan. Yang ni untuk pemasangan. Ni untuk stiker. Dan juga ini untuk panel line. Okay, kita cuba ya. Ada tak barang yang boleh cuba. Okay. Ni kan. So panel line tu macam mana nak buat? Kau just conteng je lah. Mana yang part yang nak naikkan tu. Sebab panel line ni guna untuk naikkan detail. So kau naikkan lah detail dia. Mana yang dia ada. Yang tu semua. Okay. Agak-agak tak kemas nanti. Kau ambil tisu ke apa. Kau lock. Dia akan nampak light lah. Tapi kalau korang suka pekat, korang suka tebal, korang janganlah gosok macam aku. Kau ketonyor. Kau lock sikit-sikit dah lah kan. Macam ni kan. Kau naikkan ni kan. Kalau kau suka. Ikut. Soalnya panel line ni ikut builder. Ikut kau punya. Kau suka macam mana. Kau suka dia light-light. Kau buat light-light. Kau suka dia tu. Tak ada isu pun. Tak ada isu pun. Dan kau pun janganlah condemn orang pula. Bila kau suka light, orang buat pekat. Oh, kau cakap apa pekat-pekat ni tak cantik. Ikutlah, ikut. Sebenarnya benda ni kita ada satu benda yang namanya panel line essence tau. Panel line essence ni untuk ni lah. Untuk buatkan panel line dia naik lah. Kan? So dia sedikit lebih kurang lah. Aku main tonyor je ni. Buat red hot macam ni. Tengok kat kamera. Soalnya aku tengok direct kan. Tak biasa lagi. So macam gini lah. Sikit sebanyak macam mana. Apa function setiap satu item tu. So aku rasa tu je kot review aku. Kalau tanya aku berbaloi tak benda ni. Berbaloi. Dia punya untuk aku beli ni RM30. Untuk RM30 item ni berbaloi lah. Dia hampir complete. Aku boleh straight build dengan kemas untuk bila ada tools ni. Cukup lah tools untuk aku kemas. Tapi untuk sukar sikit lah. Maksudnya lebih sikit kerja. Kemas boleh tapi dia akan lebih sikit kerja lah. Kan? Aku just tu potong sikit tu semua. Tapi memang cukup lah. Partnya cukup. Bukan part, maksudnya tools ni cukup lah untuk menghasilkan hasil yang bagus lah. Okay. Aku rasa tu je kot untuk kali ni. So nak dapatkan kat mana boleh cari lah. Kat mana-mana tools yang apa kedai-kedai korang macam kat Malaysia. Dari Shopee. Korang boleh search je lah VT Gundam Tool Set ke apa benda ke kan. Ada lah tu keluar insyaAllah. Alright. Until next time. Jangan lupa like, komen dan subscribe. So aku harap video ni membantu korang decide nak beli tak beli. Adios. Jumpa lain kali. Until next time. Fist bump.